like a Hellcat. Hai, Assalamualaikum. Saya adalah Cikgu Azaz Zakia binti Mat Saleh. Hari ini kita akan mempelajari tajuk Sains KSSM tingkatan 5 iaitu tajuk terakhir untuk bab 2 iaitu 2.6 Makanan Kesihatan dan Suplemen Kesihatan. Okey, sebelum kita mulakan belajar, mari kita membaca surah Al-Fatihah iaitu surah pembuka dalam Al-Quran bagi menerangkan hati-hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu, ya Allah kami menyembahmu. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang kau kurniakan nikmat kepada mereka, dan bukan pula jalan yang kau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amin. Okey, jom kita tengok apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita nak membanding bezakan makanan kesihatan dan suplemen kesihatan. Yang kedua, kita nak menyenaraikan fungsi dasar keselamatan negara, Akta Makanan 1983, Peraturan Makanan 1985 dan status halal makanan. Okey, cuba tengok gambar ni. Cikgu ada buah orange dan sebelah dia cikgu ada pil vitamin C. Ni kalau yang buah orange ni kita panggil dia makanan kesihatan. Kalau yang pil ni kita panggil suplemen kesihatan. Awak rasa which one yang lagi bagus? Okey, jom kita tengok perbandingan antara makanan kesihatan versus suplemen kesihatan. So, apakah makanan kesihatan dan apakah suplemen kesihatan? Okey, untuk pengetahuan awak, makanan kesihatan adalah merupakan bahan makanan semula jadi yang terkandung dalam gizi normal yang mengekalkan kesihatan dan tidak mempunyai bahan kimia. Maknanya semula jadi memang semula jadilah kan? Yang memang dah ada. Okey, contoh dia kita ada orange, tomato dan halia. Okey, what is suplemen kesihatan? Suplemen kesihatan merupakan bahan nutrien yang diambil dalam bentuk kapsul, pil, cecair atau serbuk dalam dos yang tertentu. So, contoh kita ada vitamin C dan serbuk protein. Alright, yang jenama yang terkenal cikgu tengok kat sini macam Shaklee ataupun you pergi tengok dekat farmasi memang sangat banyak suplemen kesihatan. Okey. Okey, kita sambung dengan dasar keselamatan makanan kebangsaan. So, dasar ini telah dikuatkuasakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM. So, KKM ni, yang Kementerian Kesihatan ni adalah badan kerajaan yang menjaga keselamatan makanan kebangsaan dan yang meluluskan pemasaran suplemen kesihatan tadi dan ubat tradisional di Malaysia. Kalau tengok ni, kita memang dah sinonim kan. Ni adalah Dr. Nur Hisham adalah pengarah KKM. So, nampak tak? KKM ni kita nak menjaga keselamatan dari segi makanan dan dia yang luluskan pasal suplemen tadi kan. Faham tak? So, kenapa ada dasar keselamatan makanan ni? Dia boleh melindungi orang ramai dari risiko pengambilan makanan dan minuman yang mengancam kesihatan. Dan dia boleh melindungi orang ramai dari makanan kesihatan dan suplemen kesihatan tiruan. Kan banyak kes-kes tiruan kan. So inilah kepentingan dasar keselamatan makanan kebangsaan. Okey, mari kita lihat prosedur daftar suplemen kesihatan. Contohlah kan, lepas SPM awak teringin nak buat suplemen sendiri. Okey, kita try tengok prosedur. Yang pertama, awak kena sediakan suplemen dan dokumen. Alright. Next, lepas dah sediakan semua, awak hantar permohonan suplemen kesihatan tu. Next, step ketiga, akan ada berlaku penilaian oleh pihak berkuasa kawalan dadah, PBKD. Alright. Yang keempat, so PBKD akan daftarkan kalau dah okey kan. So,
PBKD tadi, dia akan daftarkan, dia akan pantau suplemen kesihatan dan ubat tradisional Malaysia sebelum kita pasarkan dia. Alright, yang kelima, kalau dah okey, Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, akan meluluskan suplemen kesihatan ini dan boleh dipasarkan. Okey, kalau dia dah approve, baru dia akan tampal QR code dan pelekat label pada botol suplemen yang telah diluluskan dan yang telah didaftarkan. Contoh kalau tengok sini kan ada barcode dan QR code. Barcode pula. This is QR code dan kat sini kalau perasan ni adalah pelekat label. Alright. Okey, tapi untuk pengetahuan awak, makanan kesihatan dan suplemen kesihatan tadi, yang suplemen yang awak nak buat tu, kan, dia dikawal oleh 3 perkara. Apa dia? Yang pertama, Akta Makanan 1983 dan dia dikawal juga oleh Peraturan Makanan 1985 dan dikawal oleh Prosedur Pensijilan Halal Malaysia. Faham? So, kita sambung. So, apakah Akta Makanan 1983? Akta ini adalah merupakan undang-undang Malaysia yang dikuatkuasakan untuk apa? Yes, untuk melindungi orang ramai terhadap bahayanya dari segi kesihatan dan penipuan berkaitan dengan penyediaan, penjualan dan penggunaan makanan. So, kalau contoh awak didapati menipu, so boleh didenda dan dikenakan penjara. Ni adalah Akta Makanan 1983. Kita tengok pula Peraturan Makanan 1985. Dia adalah merupakan undang-undang yang digubal di bawah Akta Makanan 1983 tadi dan yang dikuatkuasakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM dan pihak berkuasa tempatan. So, untuk apa dia buat peraturan makanan? Dia boleh membantu orang ramai untuk memperoleh makanan yang berkualiti, bersih dan bebas dari sebarang bahan pencemar yang beracun. So, dia akan guna label makanan. Okey, kejap lagi cikgu explain pasal label makanan. Next, kita ada yang ketiga iaitu Prosedur Pensijilan Halal Malaysia. Dia adalah merupakan pengiktirafan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia iaitu JAKIM dan dia telah diberi sijil halal dengan logo yang standard. Alright, nampak logo kat atas tu adalah logo yang standard. Alright, so dia boleh membantu orang ramai untuk memperoleh makanan yang terjamin kualiti dan keselamatan. Okey, so untuk pengetahuan awak, Malaysia adalah pelopor pensijilan halal dunia. Hebat kan Malaysia? So faham maknanya suplemen kesihatan ni dikawal oleh Akta Makanan, Peraturan Makanan dan Pensijilan Halal Malaysia. So kita tak boleh simply buat, dia ada prosedur yang you kena follow. Alright. Okey, kita tengok gambar ni. Cikgu ada Coco Crunch, Mr. Potato, kan, Vitagen. Ni semua makanan favourite cikgu kan. So, untuk pengetahuan awak, pernah tak awak terfikir kenapa kat luar bekas makanan atau minuman yang awak beli ni sangat banyak tulisan, sangat banyak label? Awak rasa kenapa? Alright, kita tengok Peraturan Makanan 1985. Ni yang menggunakan label makanan. Sebab tu kalau perasan dekat bahan, dekat luar-luar makanan tu, kan, luar-luar bekas makanan akan ada banyak label. Kerana apa? Kerana makanan ni tertakluk di bawah Peraturan Makanan 1985. So, ada beberapa label yang kena ada. Kalau tak ada, KKM tak akan approve. So, contoh yang pertama adalah nama sebenar makanan. So, kalau makanan ni roti, tulis roti. Kalau biskut, tulis biskut. Alright. Yang kedua adalah ramuan. Okey, ramuan ni kita akan bahan apa yang diguna untuk buat roti ni. Kita kena senaraikan semua, alright. Yang ketiga adalah isi padu atau kita boleh panggil berat bersih. Maknanya, ni adalah berat makanan tu je. Tak kira berat tin, alright. Tak kira berat kotak, berat bersih makanan. Okey, tu pun kena ada. Yang keempat adalah tarikh. Biasanya awak akan nampak MFG, manufactured dia punya tarikh. Tarikh yang dibuat dan tarikh expired. Ni sangat penting, alright. Yang kelima adalah maklumat pengeluaran. Kat sini dia kena tulis nama kilang, kat mana dia buat, dan dari mana. So, contoh kalau makanan yang awak dapat tu rosakan sebelum expired, you boleh complain kan, you boleh saman ke kan. So, ini adalah 5 label yang sangat penting. So, untuk KSSM dia tambah lagi, iaitu arahan penyimpanan, kat mana makanan ni elok disimpan, akuan pemakanan, pelabelan makanan, penyataan aditif makanan. So, ini adalah tambahan yang KSSM punya syllabus. Senang kan? So, maknanya semua makanan perlu ada label supaya boleh melindungi kita. So, kita tahu makanan tu ada apa, bila expired kan. Ini adalah Peraturan Makanan 1985. Alright, ni pernah keluar di Sinar, ketahui status halal. Okey, kalau perasan kalau status halal tu, kita boleh tengok barang tu ada logo halal kan. You boleh periksa bahan tu. So, elakkan masuk dekat premis yang logo halalnya selain daripada JAKIM.
Alright, next boleh ketahui juga status halal melalui www.halal.gov.my. So, you masuk je nama kedai tu kan. So, waspada barangan kulit yang meragukan. Alright, so cikgu just nak share mencari yang halal itu adalah wajib. So, contoh walaupun kedai tu hipster macam mana pun tapi awak tak nampak logo halal, better carilah kedai lain yang ada logo halal. Kerana apa? Mencari yang halal itu adalah wajib. Okey, itu saja. Tajuk 2.6 telah tamat. Mari kita jawab praktis formatif 2.6 bersama-sama. Okey, soalan cikgu yang pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan makanan kesihatan? Berikan satu contoh makanan kesihatan. Soalan cikgu yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan suplemen kesihatan? Berikan satu contoh suplemen kesihatan. Ingat tak yang first tadi cikgu ajar? Yang cikgu comparekan antara makanan kesihatan versus suplemen kesihatan. Jawapan dia apa? Ya, jawapan dia makanan kesihatan merupakan bahan makanan semula jadi yang terkandung dalam gizi normal yang mengekalkan kesihatan dan tidak mempunyai bahan kimia yang biasa digunakan dalam teknologi pemprosesan makanan. So, contoh dia adalah oren, tomato dan halia. So, suplemen kesihatan ni pula apa? Ya, suplemen kesihatan merupakan bahan nutrien yang diambil dalam bentuk kapsul, pil cecair dan serbuk dalam dos yang tertentu. Contoh, dia ada vitamin C dan serbuk protein. Senang kan? Okey, kita sambung dengan soalan yang ketiga. Soalan ketiga cikgu ada, nyatakan badan kerajaan yang menjaga keselamatan makanan kebangsaan dan yang meluluskan pemasaran suplemen kesihatan dan ubat tradisional Malaysia. Siapa tadi yang meluluskan pemasaran suplemen? Soalan cikgu yang terakhir, apakah akta yang digubal di Malaysia untuk melindungi kebajikan pengguna terhadap bahaya dari segi kesihatan dan penipuan berkaitan dengan makanan? Okey, akta apa? Jawapan nombor 3 apa? Badan dia yang menjaga, yang meluluskan suplemen? Ya, jawapan dia adalah Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM. Akta, kita ada berapa akta tadi? 1. Ya, jawapan dia adalah Akta Makanan 1983. So, itu saja untuk tajuk 2.6 dan bab 2 pun telah habis. Cikgu harap awak boleh faham tajuk bab 2 dengan baik dan boleh jawab soalan dengan betul. Okey, itu saja untuk hari ini. Jom like dan subscribe channel Cikgu Azhar untuk mempelajari tajuk Sains KSSM tingkatan 5 yang lain. Okey semua, terima kasih. Jaga diri. Bye. I've been waiting, I've been hurting, 'cause I've been falling. I need your help.